Ya, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya berharap audio jelas ya. Dan hari ini ada satu ulasan menarik ya. Sekejap ya. Okey, saya rasa audio jelas. Jadi hari ini ada satu ulasan menarik yang ingin saya buat ya, berhubung isu PRU 15, keterdesakan kluster mahkamah untuk membubarkan parlimen, dan kenyataan Muhammad Hassan iaitu timbalan Presiden UMNO yang menjerat kluster mahkamah. Jadi saya nak rujuk ya, jika audio jelas anda sila komen ya. Jadi saya nak rujuk ya kepada kenyataan Muhammad Hassan semalam ya, sebagai menjawab isu banjir ya dan PRU 15. Jadi laporan Sinar Harian memetik Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai berkata ya, iklim dunia telah berubah. Ini Muhammad Hassan yang bercakap ya. Iklim dunia telah berubah dan sesiapa pun tidak mengetahui sama ada banjir akan berlaku pada waktu itu atau tidak. Okey, itu kenyataan pertama. Dia kata, Muhammad Hassan menambah, kalau ikut tahun lepas ya, kalau ikut tahun lepas, banjir berlaku Januari hingga Mac. Jadi ini Muhammad Hassan yang mengaku ya. Bukannya kita cerita Oktober, November, Disember musim banjir. Dia mengaku tahun lepas ya, banjir berlaku bulan Januari hingga Mac ya. Terima kasih yang kata audio jelas ya. Terima kasih. Dia kata cuaca sudah berubah, iklim dunia sudah berubah. Okey. Jadi Muhammad Hassan berkata pembangkang saja putar belik kata BN nak buat pilihan raya waktu banjir. Okey. Saya nak tanya Muhammad Hassan, bilakah pembangkang kata BN hanya nak buat pilihan raya waktu banjir? Bila? Saya nak tanya Muhammad Hassan, bila? Ada tak kenyataan pembangkang rasmi, kenyataan rasmi ya? Kita jangan rujuk kenyataan Twitter, kenyataan Facebook, pemimpin-pemimpin yang tidak dikenali ataupun bukan pemimpin atasan. Bila? Ya. Ada tak satu kenyataan oleh pembangkang yang menyatakan BN nak buat pilihan raya pada musim pada waktu banjir? Tak ada. Tak ada. Ya. Apa yang sedang diketengahkan oleh pembangkang adalah kebenaran, iaitu jika anda ingin buat pilihan raya, elak musim banjir, musim tengkujuh. Sebab musim tengkujuh risiko berlaku banjir tinggi. Itu pertama. Itu memang benar pembangkang beritahu dan itu memang kebenaran. Ya. Kedua, Muhammad Hassan sendiri mengaku cuaca dunia dah berubah. Dan kita lihat ya, Disember tahun lepas ada kemudaratan 12 nyawa melayang dan kerajaan tidak dapat menangani isu banjir dengan cekap dalam keadaan tak ada pilihan raya, dalam keadaan parlimen belum bubar, dalam keadaan ya, kerajaan masih boleh melaksanakan fungsi dia. Itu pun ada kegagalan menangani banjir. Ya. Bayangkan jika parlimen sudah bubar, menteri-menteri atau jentera pentadbiran tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak dapat mengerahkan jentera dengan cara terbaik untuk menangani isu banjir, dan pemimpin lebih sibuk berkempen. Ini masakan sebelum bubar parlimen dah teruk. Lepas bubar parlimen macam mana? Ya. Dan menurut Muhammad Hassan, cuaca dunia, iklim dah berubah. Memang betul dah berubah. Dan ini dapat dilihat bulan Disember lepas, di mana banjir ni bukannya hanya di Selangor. Banyak kawasan di pantai barat turut kena, bukan hanya pantai timur. Jadi keadaan dah bertambah teruk dan risiko bertambah tinggi bahawa di dalam musim tengkujuh akan berlaku banjir. Jadi itu yang sedang diketengahkan oleh pemimpin pembangkang.
Kerana pemimpin pembangkang seharusnya melaksanakan tanggungjawab, khususnya mereka yang memegang ataupun merupakan ahli Dewan Rakyat, sebagai tanggungjawab kepada konstituen mereka. Mereka kena bersuara, kerana ini akan merisiko konstituen mereka. Bila pula ada pemimpin pembangkang berkata BN memang nak buat banjir waktu PRU waktu banjir, dia cuma mengetengahkan risiko. Jadi sebenarnya yang putar belit bukan pembangkang, yang putar belit Mak Hassan. Dia putar, dia bantu putar lah bagi kluster mahkamah. Ya, itu pertama ya saudara-saudari. Di situ pun dah kantoi, di situ pun menunjukkan akal tidak ada, atau barangkali pemikiran Muhammad Hassan yang banjir. Dan disebabkan pemikiran Muhammad Hassan yang banjir, banyak akal itu dah hanyut. Ya. Kedua, Muhammad Hassan cerita pasal pembangkang. Muhammad Hassan lupa ke nak cerita pasal PAS? Sebab kalau kita dengar pemimpin PAS bercerita berkenaan dengan banjir, hujah pemimpin PAS tidak lari daripada hujah pembangkang. Mirip hujah pembangkang. Ya. Kalau kita lihat Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, ya, dia sendiri berkata tak sesuai diadakan pilihan raya hujung tahun ni sebab risiko banjir. Jadi ini lebih mirip kepada pembangkang, sedangkan PAS ni adalah sekutu UMNO dalam kerajaan. Jadi awak Muhammad Hassan sedang merujuk kepada pembangkang, itu pun dengan cara yang putar belik, sedangkan Muhammad Hassan lupa PAS. Ya. Itu yang saya kata, mungkin Muhammad Hassan lupa sebab PAS pun hanyut dalam pemikiran Muhammad Hassan yang tengah banjir. Ya. Yang ketiga, bila kita cerita berkenaan dengan risiko banjir ni, Jabatan Meteorologi, kita perlu merujuk kepada jabatan-jabatan yang bertanggungjawab, yang boleh memberikan kita data, amaran berhubung risiko-risiko yang bakal ditempuhi. Jabatan Meteorologi sudah mengeluarkan beberapa kenyataan. Salah satu kenyataan yang dikeluarkan semalam telah memberitahu bahawa hujan lebat dijangka bermula Oktober 3. Risiko banjir ada di pantai barat juga. Jadi apakah Muhammad Hassan tidak ingin mendengar cakap pakar? Mungkin dia rasa diri dia lebih pakar? Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudari, Muhammad Hassan ni dia bercakap tanpa berfikir. Dia kata kalau ada satu-satu kawasan dilanda banjir, pengundian di kawasan itu boleh ditangguh. Saya nak beri satu senario kepada Muhammad Hassan. Andai kata hari ini adalah hari pilihan raya. Sekarang dah masuk pukul 11 pagi. Pengundian sudah bermula pukul 8 pagi atau 9 pagi. Saya lupa waktu dia. Ya. Sekarang dah masuk pukul 11, nak masuk tengah hari. Tiba-tiba di satu-satu kawasan, contohnya di Ipoh, mula hujan lebat. Ya, hujan gila babi. Ya. Lepas itu tak sampai sejam sudah berlaku banjir kilat di beberapa kawasan. Jangan terkejut, benda ni boleh berlaku. Saya sendiri pernah mengalaminya di Pulau Pinang. Ya. Dalam masa sejam, kami duduk di satu kafe masa banjir besar yang berlaku sebelum PRU 14. Saya ada video, anda pergi ke YouTube saya, anda scroll ke bawah, saya ada video-video berhubung banjir tersebut. Ya. Kami duduk dalam restoran, lantai dia lebih tinggi. Ya. Dalam sejam, daripada tak ada, hanya hujan lebat, tak ada banjir, sehingga air di banjir dah melepasi paras kaki, tapak kaki. Dah di dalam kafe tu dah naik berapa inci. Ya. Kereta-kereta banyak yang sangkut, ada yang dekat Komtar dah terapung sikit. Dalam masa sejam, saudara-saudari. Ya. Jadi andai kata situasi itu berlaku pada hari pengundian, apakah kerajaan akan mengeluarkan atau SPR akan mengeluarkan satu arahan tiba-tiba, arahan saat terakhir untuk menangguh
pengundian di kawasan berkenaan, contohnya di Ipoh, ya, pada pukul 2 petang. Dan jika arahan sedemikian dikeluarkan sekalipun, apakah jaminan bahawa tidak ada ramai yang sedang sama ada menghala ke pusat mengundi ataupun balik dari pusat mengundi mudarat disebabkan banjir yang berlaku? Ya. Dan apakah Muhammad Hassan mempunyai ilmu khas untuk mengembalikan nyawa jika ada nyawa yang melayang? Itu yang saya kata, Muhammad Hassan tidak berfikir. Sesebuah kerajaan yang bertanggungjawab, dia bukannya berpandu kepada satu-satu malapetaka bila ia terjadi. Sesebuah kerajaan bertanggungjawab, dia mengutamakan keselamatan rakyat, kebajikan rakyat apabila membuat perancangan. Jadi jika dah tahu ada risiko banjir, risiko perlu dielakkan. Anda semua dah tahu, saya dah tahu, Muhammad Hassan dah tahu, Parlimen wajib bubar pada bulan Julai 2023, tak sampai setahun. Jadi ada banyak masa nak buat pilihan raya. Mengapa bertumpu kepada fasa risiko tinggi yang boleh mudaratkan rakyat? Sepatutnya kita tak cerita bila nak banjir, hari nak banjir, sebab kita tak tahu. Kita bukannya Tuhan. Tetapi bila ada risiko, kita perlu elak risiko sebab kita ada banyak masa. Apakah alasan yang diberikan oleh UMNO atau Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menjelaskan mengapa perlu PRU awal? Rujuk video saya dua video yang lepas. Ya, dua-dua rujuk, semalam dan sebelumnya. Saya dah jelaskan dengan bukti 5 kenyataan bercanggah Zahid Hamidi berhubung alasan PRU awal. Semua alasan tak masuk akal, semuanya dangkal dan semuanya bercanggah-canggah, membuktikan keterdesakan Zahid dan ada agenda tersembunyi mengapa nak PRU awal. Tidak ada alasan logik yang boleh diterima pakai bahawa sekarang memang perlu ada pilihan raya. Jadi, kalau dah tak ada alasan yang munasabah yang boleh diberikan oleh UMNO, mengapa perlu risikokan, mengapa perlu perjudikan nyawa rakyat, nasib rakyat? Dan seperti mana yang Muhammad Hassan sendiri berkata, kalau kita lihat tahun lepas, banjir sampai bulan Mac. Jadi, pilihan raya lepas bulan Mac lah. Ada banyak masa sebab Parlimen wajib bubar bulan Julai. Ya? Muhammad Hassan sendiri telah memberikan alasan kukuh mengapa pilihan raya perlu selepas bulan Mac, di mana risiko berlaku banjir paling rendah. Ya? Bila Zahid terjerat, dia kata, oh pada tahun 1999 pun ada berlaku pilihan raya waktu musim tengkujuh. Memang betul. Tetapi itu tak bermakna ianya sesuatu yang baik. Cuba lihat masa buat pilihan raya masa musim tengkujuh. PAS dapat manfaat daripada langkah tersebut. PAS menang kerusi yang paling banyak dalam sejarah pada 1999. UMNO jatuh 17 kerusi. Tetapi masa itu UMNO ada sekutu-sekutu dia seperti MCA, MIC, parti-parti Sabah Sarawak yang memberi banyak kerusi menyebabkan UMNO menang. Tapi sebenarnya UMNO jatuh 17 kerusi. Ada undi marah, ada undi sabotaj. Ya. So, apa pun, itu bukannya alasan. Oh, dia buat salah, saya tak boleh buat salah. Dia curi, aku tak boleh curi. Orang belajar dari kesilapan. Dan cuaca dunia makin tidak menentu, malapetaka makin serius. Dan ini kita sudah lihat Disember lepas. Jadi tidak ada sebab berlaku banjir, berlaku pilihan raya awal. Dan Muhammad Hassan sebenarnya sudah tersilap cakap kerana dia sebenarnya memberi alasan kukuh mengapa pilihan raya tidak wajar diadakan pada musim tengkujuh. Dan dia telah memberikan satu penjelasan yang cukup baik mengapa PRU perlu selepas Mac tahun depan. Ya. So itu maksud saya dah kantoi. Muhammad Hassan dah jerat kluster mahkamah. Sekarang anda faham. Dan sebelum saya beredar, masih ada orang tanya saya, hari ini Top 5 nak berjumpa. Ada laporan kata Ismail Sabri dah setuju untuk akur dengan keputusan Top 5. Ini dah berkali-kali saya jelaskan.
Ya, Ismail Sabri memainkan dua peranan. Anda lihat, bila dia bercakap sebagai ahli UMNO, dia selalu kata, saya akur dengan top 5. Top 5 yang akan putuskan bila pilihan raya. Tetapi itu dia bercakap sebagai ahli UMNO. Dia sedang menunaikan tanggungjawab dia sebagai ahli UMNO yang tidak ingin menentang kepimpinan parti. Tetapi anda juga perlu lihat kenyataan Ismail Sabri apabila bercakap dengan pemberita sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, dia dah beberapa kali secara jelas dia beritahu, ya, apapun keputusan top 5, kabinet yang akan putuskan. Kabinet yang akan putuskan. Sebab keputusan UMNO tidak ada makna dalam kerajaan. Parti tidak disebut dalam perlembagaan. Pelantikan Ismail Sabri bukan atas ihsan UMNO. Pelantikan Ismail Sabri adalah atas ihsan perwakilan dia dalam Dewan Rakyat. Ya, dan atas ihsan yang di-Pertuan Agong yang melantik dia. Bukannya Ismail Sabri perlu jawab UMNO. Dia hanya perlu jawab yang di-Pertuan Agong dan Dewan Rakyat. Dia bertanggungjawab kepada rakyat. Ya. Jadi apa jua keputusan UMNO hanya sekadar cadangan kepada kerajaan. Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia memainkan peranan menurut Perlembagaan Persekutuan, bukannya Perlembagaan UMNO. Dan Perlembagaan Persekutuan buta parti. Jadi dalam kabinet, cadangan keputusan UMNO hanya sekadar cadangan. Kabinet nak tolak terus, boleh tolak. Tapi kabinet nak terima, dia terima sebagai cadangan, dia bincang dan akhirnya ahli-ahli kabinet buat keputusan, termasuk Ismail Sabri memutuskan sebagai Perdana Menteri. Jadi dia ada dua watak. Ya. Jadi orang masih bertanya kepada saya, ya, kenapa ada laporan kata top 5 Ismail Sabri aku? Memang dia aku itu sebagai ahli UMNO, ya, bukan sebagai Perdana Menteri. Jadi benda tu kita jangan bahaskan. Media nak main, nak spin, itu hak media. Tetapi ini cukup jelas. Sebab anda perlu bandingkan kenyataan Ismail Sabri bila dia bercakap sebagai ahli UMNO dan bila dia bercakap sebagai Perdana Menteri. Ya. Dan kalau saya lihat kenyataan-kenyataan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri lebih mencondong ke arah tidak ingin pilihan raya tahun ini. Sebagai kerajaan bertanggungjawab dalam keadaan cuaca dunia yang makin tidak menentu dan terbukti di Malaysia tidak menentu kebelakangan ini, amat tidak bertanggungjawab jika pilihan raya diadakan pada musim tengkujuh atau sebelum Mac tahun depan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Muhammad Hassan. Ya. Jadi itu mesej pendek saya. Muhammad Hassan putar belik tu tak pandai. Bila dia putar belik, akhirnya dia jerat kluster mahkamah kerana membuktikan mengapa PRU 15 perlu diadakan selepas Mac tahun depan. Sekian sahaja pencerahan saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.